Engkau kalau buat marketing, kau guna boost ni, iklan kau cloud, iklan kau mahal. Hai, saya Wan Afham, marketer Beyond Success. So untuk hari ni saya akan share dengan korang mitos di dalam FB Ads. Mitos yang pertama, kalau korang perasan kan, masa kita buat posting, bila kita dah publish posting kita tu, dekat bawah sekali tu dia ada button boost post. Perasan tak? Boost post itu adalah haram terbaik. Itu mitos lah. Sebab dulu masa saya belajar marketing dulu, Sifu saya cakap, engkau kalau buat marketing, kau guna boost ni, iklan kau cloud, iklan kau mahal. Dulu lah masa saya noob dulu. Sekarang ni okey lah sikit, faham lah sikit. Sebenarnya benda tu mitos. Kalau kita buat pun tak ada masalah. Sebab boost post tu tujuan dia untuk kita buat iklan secara ringkas, secara simple. So kita tekan boost post, kita tik apa yang kita nak, terus run, settle kan. Mitos kedua iaitu CBO. Yang ni campaign budget optimization. Kalau korang selalu buat iklan, korang memang akan perasan lah. Bila kita nak buat campaign tu, dia ada dekat bawah tu, sebelum bawah tu sekali ada feature CBO dulu. Siapa-siapa akan ajar, jangan on CBO. Kalau on CBO, iklan akan jadi mahal. Sebab bajet ni bla bla bla, macam-macam lah alasan diorang. Sebenarnya, kalau korang nak tahu, CBO tu, campaign budget optimization tu, function dia macam ayah tau. Dia bila dia ayah ni, kita bagi ayah pegang duit. So ayah akan pass duit tu dekat anak-anak. Anak-anak tu siapa? Asset. Anak-anak tu asset. So ayah yang pegang duit bagi dekat asset. So selamatlah asset tu, tak mahal lah. Melainkan kalau kau buat satu asset saja, tak apalah on CBO. Tapi kalau ada 3 asset, 4 asset, 5 asset, on CBO supaya bajet tu optimize, tak membazir. Faham? Sebab tu kita bagi dia mitos. Mitos yang ketiga, page baru tak boleh run iklan. Pernah dengar tak? Kalau pernah dengar, okey saya nak explain ni. Sebenarnya page baru run saja iklan tak ada masalah. Boleh je, iklan still akan jalan, iklan still akan murah. Depends on kita punya copywriting, kita punya ads creative. Alright. Tapi dululah, masa dulu-dulu ramai yang cakap kalau buat page baru tak boleh nak terus run iklan. Dia kena run page like dulu, dia kena run engagement dulu. Sedangkan kalau kita buat benda tu tanpa objektif, tanpa tujuan, membazir saja, kita bakar duit je. Kalau objektif kita nakkan sales, terus saja buat iklan menjual, tak ada masalah. Iklan baru ke lama ke boleh je menjual. Yang kata tak boleh tu mitos semata-mata. Yang keempat ni sangat ramai orang guna. Mitos yang keempat adalah perkataan. Terutama sekali yang jual produk-produk merah. Produk merah ni apa? Produk ubat kuat, kosmetik, kurus. Itulah ubat-ubat merah, produk-produk merah. Sebab produk ni kebanyakannya yang buat produk ni akaun kena flag. Akaun kena ban. Perasan tak kalau dulu-dulu kan, kalau yang jual produk, contohlah kita ambil produk kosmetik, produk ubat jerawat, mesti dia sensor perkataan jerawat tu. JERAWAT jadi J3R4W4T. Nak sensor kononnya supaya FB tak dapat detect itu dah jerawat. Sebenarnya FB ni, kalau korang baca polisi FB dah state dah. Dia cakap apa dekat polisi tu? Text referencing or alluding to personal attributes. Dia dah sebut text, bukan word. So kalau kita sensor word sekalipun, tapi text tu still menghina, memang tak lepas juga iklan tu. Memang kena reject. Kemungkinan besar akaun kena flag tinggi. So apa yang kita perlu buat? Kita kena hati-hati dengan ayat, bukan perkataan. Contoh kalau nak buat ubat jerawat kan, biasanya dia akan cakap, gelilah muka berjerawat. Lepas tu dia terus buat iklan. Memanglah kena reject sebab ayat tu ayat menghina. Ayat yang boleh menjatuhkan air muka orang. Faham tak? So cuba ubah ayat tu daripada ayat menghina tu, tukar kepada kita tekankan produk yang kita jual. Contohnya produk ABC mampu mengawal masalah jerawat anda. Kan sedap ayat tu, still ada perkataan jerawat tapi ayat tu tidak menghina. Sebab tu dah kita kena faham polisi, kena khatam polisi. Jangan percaya dekat mitos mata-mata. Alright. Mitos yang kelima. Mitos yang kelima ni familiar juga. Mungkin ada yang pakai, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Mitos yang kelima ni adalah copywriting panjang better than copywriting pendek. Betul ke? Pernah try tak? Sebab tu kita ni kena sentiasa try, kita kena sentiasa split test. Bagi saya, personal saya, copywriting pendek ataupun panjang, semuanya dapat menghasilkan iklan yang baik.
Faham tak? Yang cakap panjang lagi better, pendek lagi kurang ni, itu mitos semata-mata. Sebab apa yang penting, penyampaian kita tu sampai kepada audiens. Kalau audiens tertarik dengan kita punya iklan, pendek ke panjang ke, for sure lah iklan kita akan berjaya. Iklan kita akan jadi murah, betul? So, korang buat pendek ke panjang? Mitos yang ke-6. Copywriting punca iklan kena block. Betul ke? Tak adanya FB nak block kalau copywriting sama. Sebab dalam kita buat iklan ni, kita kena ada split test. So bila kita nak split test gambar ataupun video, kita akan gunakan copywriting yang sama. Kalau betul lah FB akan block kita punya iklan, tak jalan punya iklan kita. Sebab kita guna copywriting yang sama. Betul? Sebenarnya dalam FB ni, kita hanya perlu follow polisi sahaja. Selagi mana polisi FB tidak menyatakan yang copywriting ni punca iklan kena block, tak akan kena block. Okey? Dapat? Mitos yang ke-7. Mitos ni paling ramai orang pakai. Mitos yang percaya kepada teknik. Teknik tala langit, teknik gunung, teknik hujan, teknik ribut, teknik ganjil. So, kononnya pakai teknik-teknik tertentu ni, punca iklan kita akan gempak, iklan kita akan perform, sales akan naik. Sebenarnya, teknik ni hanya 25% sahaja yang membantu performance ads. Selebihnya 75% bergantung kepada ads kreatif yang kita buat. Setting tu sekadar untuk kita set audience, kita set objektif, tu je. Kalau setting biasa-biasa pun, tapi ads kreatif kita gempak, still iklan kita akan meletup. Mitos yang ke-8. Ads account tepu. Betul ke ad account boleh tepu? Saya pernah ada kawan yang tanya saya, macam mana aku buat iklan tapi leads tak masuk, WhatsApp tak masuk, iklan tak jalan, sales pun tak ada. Ad account tepu ke? Sebab orang cakap ad account boleh tepu kalau selalu run iklan. Tapi bila kita check account dia, rupa-rupanya account dia kena flag. Sebab dia langgar polisi, bukan account tepu. Sebenarnya dalam Facebook ni tak ada istilah account tepu. Yang ada, account kena flag. So, kalau korang punya account tak boleh jalan, tak boleh buat iklan, check balik account. Kena flag ke? Kena ban. Mitos yang ke-9. WhatsApp Business lagi murah daripada WhatsApp biasa. Ada orang cakap, kalau guna WhatsApp Business ni, iklan akan selamat, akan secure. Tapi, kalau kita guna WhatsApp biasa, iklan kita kemungkinan tak approve. Betul ke? Taklah, tak ada beza pun. Kalau kita guna link WhatsApp biasa ataupun link WhatsApp Business, tetapi kita gunakan ads kreatif yang menarik, dua-dua akan pergi dengan cun. Mitos yang ke-10. Duplicate asset untuk dapatkan kos yang murah. Mitos ni memang paling ramai orang pakai dulu. Memang paling famous di antara mitos-mitos yang lain. Saya pun pernah pakai dulu. Sebenarnya mitos ni famous sebab apa? Sebab ramai sifu-sifu yang ajar. Dia cakap, kalau kau nak iklan kau murah, kau duplicate aset banyak-banyak, iklan kau pasti akan murah. Tak, sebenarnya secara realitinya, kalau kita duplicate aset kita banyak-banyak, ia akan menjadi overlap. Audience akan jadi overlap. Bila audience overlap, iklan akan jadi lebih mahal. Sebab apa? Audience yang sama saja nampak iklan kita. Sebab apa audience sama? Sebab kita duplicate. Kita dah target orang yang ada duit, yang shopping online. Lepas tu kita duplicate banyak-banyak. So orang yang shopping online nampak iklan yang sama banyak kali. Buat apa dia nak beli? Buat apa dia nak tekan? Sebab itulah punca iklan kita akan jadi mahal. Kecuali duplicate asset tapi audience yang berbeza, placement yang berbeza. Macam tu tak apa. Kesimpulannya, dalam ads ni, untuk hasilkan iklan yang convert, bukan setting semata-mata yang kita kena fokus. Yang paling penting, kita kena fokus kepada ads kreatif. Apa gambar yang kita buat? Apa video yang kita buat? Macam mana copywriting yang kita share untuk tarik audience tengok iklan kita? So, jumpa lagi kita di video akan datang. Jangan lupa #BeyondKanada.